saya buat dia punya animation, dia punya voice. Kira ni filem animasi epik yang pertama lah kira. Tak, ini itu cerita, itu muka orang. Lepas tu ada cerita kartun. Tapi ini animation yang dalam bentuk game tau. Dia satu benda yang baru kat Malaysia. Dan dalam masa yang sama juga 80 hingga 90% dia orang nak angkat kisah yang betul, bukan fiction. Jadi ini akan menjadi satu archive, kajian sejarah untuk masa-masa akan datang. Kalau aku salah, maknanya orang akan kutuk aku sampai mampus. Ada cabaran tak berlaku di depan kamera dengan hanya menggunakan suara? Memang lah. Apa cabaran dia? Cabaran dia kita kena banyak berimajinasi. Kan? Tapi nasib saya baik, macam drama radio lagi saya rasa lagi pening sebab tak ada gambar. Tapi yang ni nanti dia dah buat gambar. Dia dah buat gambar, baru kita masukkan suara tu. Saya rasa dia boleh membantu lah. Boleh membantu saya untuk kalau saya tengok muka dia sengit lah, macam mana saya nak gayakan tu. Tapi bukan rakam suara dulu. Bukan. Mana dia boleh rakam suara dulu? Dia mestilah buat gambar dulu. Buat gambar dulu. Baru kita masukkan suara. Kan? Sebab dulu masa mula-mula saya berlakon tahun 80-an, saya dah buat dubbing. Kan ingat tak dubbing? Sebab tu filem-filem tahun 80-an dia tak apa nak sedar. Sebab dia teknikal dia tak cun. Jadi kita masukkan dubbing suara tu terlambat sikit. Jadi dia tak datang. Kita nak synchronize tu lebih penting daripada penghayatan. Tapi sekarang dah senang. Sekarang kita penghayatan tu mesin dah boleh synchronize dengan dia. Kan? Alah sekarang yang macam yang apa animation Cik Yah tu, Cik Yah. Yes, Cik Yah. Cik Yah tu kan mulut sama kan. Cik Yah dikelip mata. Saya rasa benda ni tak ada masalah untuk dia orang buat. Tapi jalan cerita yang macam mana itu yang paling penting. Sejarah yang macam mana itu yang paling penting. Dan juga saya membawa watak Raja Mendalia. Raja Mendalia ni di antara kira keparat yang ada pada zaman tu, yang dia saya kena kaji lah. Kaya bangsawan lah. Bangsawan dia memang kaya. Mungkin dia ada 50 kapal ke, kita tak tahu. Saya kena kaji lah. Saya kena duduk dengan pesawat. Pesawat tu adalah pengkaji sejarah-sejarah Melaka. Jadi saya kena duduk dengan dia, tanya dia, Raja Mendalia ni kaya macam mana, orang dia tinggi macam mana, garang dia macam mana. Dia ni keturunan dia peranakan India Singapura. Dia peranakan India. Peranakan India Singapura. Minta maaf dulu dia panggil apa tu? Dia panggil Keling. Bukan India tu Keling, dia memang bangsa dia. Bangsa dia Kelinga, daripada Keling. Dia bangsa Keling, dia peranakan India Singapura. Jadi maknanya India Selatan kan. Singapura dengan Melaka tu, jadi maknanya dia empire kan. Empire Melaka tu termasuk Riau, Kalimantan apa semua kan, Semenanjung ni semua empire dia. Jadi maknanya kalau dia duduk kat situ, maknanya dia orang kaya. Dia boleh jumpa sultan, kau boleh jumpa agung. Bukan Chetty Bukan, Chetty lain. Dia Chettiar. Itu Chetty kan. Dia Chetty lain. Dia lain, dia not India. Dia ni daripada Kelinga. Dia daripada bangsa daripada situ. Dia ni ada kat sana, dia ada orang Arab, Gujarat, Cina pada zaman Melaka tu yang berdagang di situ. Yes, dagang di situ. Engkau ni ada keturunan India sikit. Ni ada keturunan Cina sikit. Ni ada India sikit. Adalah mungkin campur. Macam aku dengan Tom Cruise, orang kata segala. Dia nak juga angkat dia. Nampak tak? Nampak tak Angkat selepas lah. Aku tak nak cerita dengan korang dulu, nanti korang kecoh. Kan? Sebenarnya pelakon nombor 2 tu aku yang pergi angkat selepas syuting kat sana. Faham? Abang, okey, kita tengok selepas Mak Kilau ni, abang rasa filem epik ni semakin diterima. So masing-masing berlumba nak buat filem epik ni. Setiap benda yang berlaku tu dia ada rentetan. Kalau tiba-tiba semua satu dunia sama. Kalau dia orang buat filem pasal angkasa semua buat filem angkasa. Orang meletup buat angkasa. Kalau dia buat filem zombie, semua nak buat filem zombie meletup. Dan sekarang ni tiba-tiba dekat Malaysia, tiba-tiba filem epik yang dibuat oleh Samsung meletup. Dan semua orang nak buat filem tu. Kalau dulu orang nak buat filem gangster, semua buat filem gangster. Ini biasa. Tetapi paling tidak pun bagusnya ialah apabila filem epik ataupun naskah epik tu cerita lama. Tapi dari segi marketing dia betul. Tapi filem yang macam mana kau nak bagi kat orang tengok? Banyak juga filem epik sebelum ni orang tak tengok pun. Tapi Samsul buat, dia dapat. Orang nak kutuk macam tapi sampai.
sampai. Jadi hari ni semua orang nak buat filem epik. Baguslah kerana sejarah-sejarah yang kita pun tak tahu, aku pun tak tahu. Betul. Sejarah Melaka ni macam mana sebenarnya. Yang kita tak tahu. Jadi macam sekarang ada orang-orang macam pesawat tu dia masih mengkaji, menyimpan. So kalau dia dapat adaptkan masuk ke dalam filem, dia jadi satu archive sejarah kepada generasi akan datang. Kan? Macam mana hebatnya Melaka. Melaka tu terlampau hebat tau. Melaka ni dia terlampau hebat. Sampaikan satu dunia nak serang dia. Portugis, Belanda, Jepun, British, dia terlampau hebat. Bangsa Melayu tu dulu, bangsa tu hebat. Ada kajian tentang Melayu tu, Red Indian tu pun ada DNA Hawaiian. Dia ada DNA. Orang Melayu tu sebenarnya daripada sini dia berkembang, bukan Melayu tu datang. Macam contohnya Panglima Hitam. Dia panggil apa tu? Andy Quay kan. Itu orang Melayu. Panglima Hitam tu orang Melayu. Dia lah orang pertama yang mengelilingi dunia. Sebab dia boleh baca bintang. Tapi dia dia letakkan nama dia sebagai dia letakkan nama Magellan. Magellan mati dekat Filipin. Yang menghabiskan pelayaran tu ialah Panglima Hitam. Tapi dulu Melayu dia bukan Islam. Yes, betul. Dia bukan Islam, dia Hindu. Dia Hindu, faham tak? Jadi Islam tu datang masa ni lah. Masa kerajaan Melaka ni datang lah. Macam Hang Lipo. Hang Lipo tu daripada dinasti apa? Dia memang Islam. China dulu dia Islam dulu. Dia Islam dari Meng ah. Meng dia Islam. Dulu China Islam. Lepas tu tukar tak ada agama. Dia dulu Islam. Dia yang datang bawa agama semua tu. Bawa agama. Barulah tukar jadi agama Islam. Ini sejarah beribu-ribu tahun lah. Aku nak cakap lebih-lebih pun aku tak tahu. Itu yang kerajaan support bagi. Kau boleh lah aku tipu. Bagi dana dekan tu kan bang, sampai 102 juta kan. Baru-baru ni. So adakah itu untuk membantu juga orang producer kita macam ni lah kan. Kita mencari asal usul kita. Kita pun tak tahu. Kau ni keturunan apa, muka campur-campurnya tak tahu kan. Bila aku cakap aku keturunan macam sama dengan Tom Cruise, kau menganjing aku. Okay, balik dana tu baguslah. Kalau tak ada filem Mak Kilau, dana tu ada tak? Because dua penggal yang lepas tak ada dana tu. Tapi sebelum ni ada dana tu. Pernah ada 50 juta tu. Tapi saya berharap kali ni janganlah ada tangan-tangan gaib yang main ambil lepas tu tak bayar. Ramai cakap macam ni. Kan? Itu masalah dia. Bagilah kepada, bukan bagi pada saya lah, bagi pada orang yang betul-betul nak buat. Kalau boleh orang tu dia nak buat, dia tak boleh lah keluar ambil dana tu 100% nak buat filem tu, dia kena keluar duit dia jugalah. Itu kalau macam tu aku pun nak duit tu. Kan jadi tak jadi. Dia nak buat dan berkaliber nak buat. Berkaliber. Siapa yang berkaliber nak buat? Bukannya semua orang nak buat. Semua orang nak buat. Dulu dana kerajaan ada bagi dana 200 juta dekat pinjaman perfilman dekat BSN, letak parking kat situ pun jahanam enggak, dan telah membentuk ramai bankruptcy. Kan? Kerana bagi saya producer tu dia tetap kerja dia producer. Kalau orang yang teknikal dia nak jadi producer tu masalah. Dia masalah sebab apa? Dia orang teknikal, dia suka belanja. Sebab dia betul. Kan? Jadi producer tu yang kawal duit. Kena bagi ke orang yang macam tu dan tengok track record juga. Kalau tidak tak ke mana pun filem kenegaraan tu kan. Datuk sebagai pengarah juga penerbit, mungkin Datuk ada tak mungkin idea ataupun cadangan yang mungkin Datuk sendiri nak buat untuk angkat, mungkin ada kisah epik lain yang ada dalam fikiran? Saya sebenarnya saya tak ada nak fikir pasal tu. Saya berfikir supaya kerajaan buka mata, supaya ada dana untuk buat research and development towards the entertainment industry, bukan filem saja. Towards the entertainment industry. Macam Korea. Korea dulu tahun 60 dia adalah negara kedua termiskin di dunia. Tetapi apabila mereka melihat bahawa entertainment can sell the country, can sell everything, maka mereka telah meletakkan satu bajet yang besar untuk buat research and development. Tapi dalam industri-industri lain dekat Malaysia ni ada research and development. Kenapa dalam industri kita tak ada? Apa industri ni tak boleh memberikan impak? Tiba-tiba hari ni Mak Kilau boleh korek 100 juta, baru semua orang buka mata. Kan bahawa kalau kata dijaga dengan baik, ada research and development, makanya industri hiburan kat Malaysia ni dia ada hala tuju.
Dia hala tuju. Sekarang ni ibarat tak ada hala tuju. Kau nak buat apa, kau buat apa, kau buat apa, kau buat apa. Kalau okay, for example, senang untuk kau faham lah. Orang Islam tak ada Quran. Dia nak ikut apa? Dia nak ikut apa? Orang Hindu tak ada apa kau punya kitab. Mahabharata tak ada. Dia nak ikut siapa? Dia jadi kelang kabut lah. So dalam industri hiburan tanah air juga, dia mesti ada research and development. Saya harap kerajaan keluarkan bajet ni, panggil orang bijak pandai, bukan orang filem saja, orang ekonomi, orang profesor-profesor, orang luar, orang cendekiawan-cendekiawan. Di mana letaknya 10 tahun lagi industri kita, 20 tahun lagi industri kita, supaya kerajaan yang telah mengeluarkan duit yang banyak ni kepada melahirkan graduan-graduan di universiti-universiti yang dah belanja berbilion-bilion ringgit. Berapa banyak universiti yang buat pasal hiburan, tapi ke mana mereka sekarang? Ke mana mereka sekarang? Kadang-kadang mereka yang pelajar-pelajar yang bagus, dia pergi belajar, dia pergi kerja kat luar negara. Adakah Malaysia ni baik sangat melahirkan student-student yang bagus untuk dihantar bagi ke orang lain? Kan sebab apa? Prasarana kita tak dijaga. So dalam research and development tu, prasarana tu kena ada. Dia punya platform. Kalau tak ada platform, macam mana nak masukkan dia orang ni? Kan dia orang tak tahu hala tuju nak pergi mana dah. So bukan saya nak condemn. Ini pandangan saya. Pandangan saya bahawa entertainment mesti ada research and development. Dan daripada entertainment dia akan menarik segala-galanya dari sektor ekonomi yang lain. Okay, for example, adakah kita nak dulu satu ketika nak pergi melancong ke Korea? Adakah kita nak makan makanan Korea? We don't bother. Adakah kita nak bercakap dalam bahasa Korea? Apa bahasa tu? Tapi hari ini dengan adanya Winter Sonata, for example, semua orang nak pergi Jeju Island. Dengan adanya dia makan kimchi, dah kat rumah kita pun makan kimchi. Kan padahal dekat Malaysia pun dah ada kimchi dah. Lobak asin. Lobak asin tu kimchi. Kan? Nampak? Because the entertainment sell. Who is America without Hollywood? They are nothing. Amerika without Hollywood. Hollywood tu yang mencakapkan Amerika ni terror, perang apa semua. Habis negara lain, China, Rusia, India tak kuat. Kuat. Tapi disebabkan Hollywood, semua orang takut. Sebab nampak macam weapon dia yang paling hebat. Kan? Aku cakap banyak. Korang punya banyak tulis banyak. Aku dah cakap benda yang berat. Korang suka nak tulis benda-benda berat ni? Abang, BH kan? Apa BH?